Cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam channel Pengajar Am bersama dengan Cikgu Suzaimah. Hari ini Cikgu nak terangkan sedikit tentang bahagian B, teknik menjawab alih bentuk komunikasi semester 3. Sebelum tu, Cikgu nak beritahu ada aspek pemarkahan yang perlu kamu tahu dalam bahagian alih bentuk komunikasi ni. Markah penuh adalah 15 markah. Okey, di mana aspek yang dilihat ialah isi 4 markah, huraian 8 markah, bahasa 1 markah, rumusan 2 markah dan jumlahnya ialah 15 markah. Okey, bentuk teks bukan linear yang akan diuji sepanjang semester 3 ini ialah yang pertama ialah jadual. Okey, jadual yang ni lah paling kerap keluar dalam soalan STPM ya. So kamu kena ambil perhatian jadual ni. Yang kedua ialah graf bar. Graf bar ni pernah keluar pada STPM 2015 ulangan. Carta pie pun yang ni pun ada pernah keluar soalan 2014 ulangan dan STPM 2018. Gambar rajah dengan carta aliran ni dah lama tak keluar sejak sistem terminal dulu. Last kali keluar STPM tahun 2007 dan rasanya takkan keluar dah untuk sistem modular ini, iaitu bermula STPM 2013 ni. Bentuk soalan yang ditanya tadi, apa yang perlu kamu tahu dan perlu kamu utarakan dalam huraian kamu, perlu ada analisis data. Yang cikgu akan sebut sebagai singkatannya AD, dan analisis pengetahuan AP. Untuk AD, analisis data ni akan ditanya sama ada pola umum ataupun pola perubahan, pola bandingan, pola perubahan bandingan, pola aliran dagangan atau imbangan, pola sumbangan, pola hubung kait dan pola luar biasa. Pola sumbangan ni dia asalnya daripada pola umum jugalah. Nanti cikgu akan ceritakan lebih lanjut dalam siri akan datang. Pertama kali kita cerita dulu tentang pengenalan dahulu. Dalam analisis bentuk komunikasi juga kamu perlu memberikan analisis pengetahuan yang cikgu panggil sebagai AP. Untuk analisis pengetahuan, kamu boleh ditanya sama ada ditanya dalam bentuk sebab atau faktor. Kesan ni boleh jadi dua, sama ada yang positif ataupun negatif. Dan langkah, itu antara analisis pengetahuan yang akan ditanya. Ini pula ialah analisis alih bentuk komunikasi rumusan bahagian B sepanjang tahun STPM 2013 hingga 2021. So secara kesimpulannya, untuk alih bentuk komunikasi yang paling popular, pola umum lah yang paling popular, yang kebelakangan ni banyak keluar daripada 2013 sampai 2021 tu, inilah yang paling popular. Yang kedua ialah pola bandingan. Lebih kurang 7 soalan yang keluar. Pola perubahan baru 2 soalan keluar, 2015 dan 2016. Kemudian pola perubahan bandingan, soalan 2014 ulangan. Hubung kait. Pola hubung kait ni tidak pernah keluar lagi sejak sistem terminal ni. Sistem modular ni 2013 hingga 2021. Tapi sistem terminal iaitu tahun 2012 pernah keluar, STPM 2012 dan STPM 2006. Untuk pola aliran dagangan, pernah keluar pada 2013 ulangan, soalan nombor 16. Pola luar biasa, ni ialah pernah keluar pada tahun STPM 2015 ya. Ini adalah kaedah menganalisis jadual dalam STPM Pengajar Am. Kita ada 3 kaedah yang utama, yang mana kita baca analisis secara menegak. Bila secara analisis secara menegak, kita baca dari atas ke bawah. Maksudnya kita tengok yang paling tinggi dan yang paling rendah. Paling tinggi, paling rendah, paling tinggi dalam tempoh berapa dan paling rendah dalam tempoh berapa. Kemudian untuk analisis secara mendata,
Yang ni biasanya untuk pola perubahan lah. Okay, kita akan tengok dia meningkat, sebab dia meningkat atau menurun, tidak konsisten. Okay, kalau pola perubahan bandingan, kita ada meningkat paling ketara ataupun meningkat paling tinggi. Okay, kemudian meningkat paling rendah. Untuk yang soalan STPI lepas-lepas lama juga, kita ada soalan yang menanyakan tentang kadar pertumbuhan. Contohnya kadar pertumbuhan yang sentiasa positif ataupun kadar inflasi yang pernah mengalami negatif. Okey. Kemudian analisis yang ketiga ialah analisis inter ataupun antara. Okay, antara ni maksudnya yang lebih besar ataupun lebih tinggi, dia bergantung pada unit. Tengok pada soalan jugalah. Okey, kemudian dalam soalan, kamu kena mengenal pasti format penulisan. Yang ni bagi soalan AP, analisis pengetahuannya, kita nak tahu sama ada format tu bergabung atau format berasingan. Kalau format bergabung, soalan tu ialah berkenaan dengan pengetahuan alasan yang ditanya dengan merujuk idea data. Okay, maksudnya ada pengetahuan alasan tu ditulis dalam perenggan yang sama selepas AD, iaitu selepas analisis data. Jadi formatnya penulisannya ialah 4 AD campur AP sekali lah. Okay. Kemudian contoh untuk format bergabung. Format bergabung ni contohnya ialah STPN 2013 nombor 16 ya. Contohnya dia beritahu, okey, berikan ulasan. Soalan tu menanyakan berikan ulasan, okey, anda tentang nilai ekspor Malaysia mengikut negara ASEAN dan barangan terpilih pada tahun 2010. Jadi untuk yang ni, okey, idea pengetahuan tidak perlu dihurai, hanya memadai dinyatakan sahaja. Maksudnya kamu hanya nyatakan satu idea sahaja, tak perlu dihuraikan. Okey, kalau format berasingan, soalan berkenaan pengetahuan alasan ditanya secara khusus tanpa merujuk pada idea data. Okey, maksudnya idea pengetahuan alasan tu ditulis secara berasingan daripada idea data. Dibina perenggannya secara tersendiri. Okey, jadi formula penulisannya ialah 2AD tambah 2AP. Contoh soalannya ialah STPN 2017 nombor 17. Okey, berdasarkan jadual di bawah, huraikan keadaan ekonomi mengikut negara dari tahun 2013 hingga tahun 2015 dan jelaskan cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia. So yang ni dia nak cabaran. So AP di sini, format berasingan di sini ialah cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia. So jadilah format penulisannya 2AD dan 2AP. Ini 2AP tu ialah tentang cabaran ekonomi yang dihadapi oleh Malaysia. So untuk format berasingan, kamu kena tulis idea analisis pengetahuan tu pada 2 perenggan terakhir sebelum penutup. Okay, dalam perenggan tersebut kamu kena nyatakan idea, selepas tu dihuraikan untuk memperoleh lagi 2 markah untuk huraian. Okay, ini adalah draft bagi format bergabung, di mana format bergabung dalam setiap perenggan, kecuali perenggan pendahuluan dengan penutup kesimpulan ni, kamu kena nyatakan AP, analisis pengetahuan, setelah kamu nyatakan AD, iaitu analisis data, di mana kamu nyatakan idea. Untuk analisis data, kamu kena nyatakan idea, kemudian diikuti dengan bukti data. NM ni ialah nilai mutlak, disertai dengan berapa perubahan tersebut dan berapa peratus perubahan tersebut. Kemudian diikuti pula dengan analisis pengetahuan, sebab apa dia meningkat, contohkan untuk pola perubahan. Okey, untuk perenggan seterusnya, lepas AD, analisis data, kamu kena beritahu sebab apa dia menurun, AP. Okey, dan begitulah seterusnya untuk format bergabung. Okay, untuk format berasingan, ini draft dia. Okay, untuk format berasingan maksudnya AP, analisis pengetahuan tadi, kamu kena beritahu pada 2 perenggan terakhir ni sebelum perenggan penutup kesimpulan. Dan AP ini perlu dihuraikan untuk melayakkan kamu dapat 2 markah lagi. Okey, para pelajar semua, kita sambung pada part 2